tak? Baca buku. Buku apa ya? Buku Hebatnya Susu Ibu. Oh, belajar. Berapa bulan lagi tak, Tek? Nunggu lagi je ambil. Ya, besar udahnya loh. Sini tak cari buku, Tek? Sini tak cari buku. Dekat Rak. Ya, Rabi. Susah-susah tak Ita? Tak tahu sih kami orang ada sistem OPEC. Benar lah. Oh, OPEC? Senang kita cari buku. Tak pernah coba? Pernah dengar sih OPEC ya? Si pernah ambil. Si Tapi pernah. mana mesin ya kamu? Bukan mesin, tak boleh pakai komputer yang kami orang ada dekat atas ya. Ataupun paling senang lagi, kita download app Angkasa 2 ya. Dekat handphone tak. Lepas ya kita type je tajuk kita mau. Kami orang ada servis book bay. Book bay servis tu. Macam let's say kita pinjam buku dari OPEC ya kan. Kita ada juta tajuk, kita share dekat nombor WhatsApp dekat Naya ya. Kelak kami orang akan menghantar buku tak terus ke depan rumah kita. Siap dulu tak jauh-jauh jalan. Kita tak nunggu hari. Apa nak ya kandungan buku ada? Buku tentang Hebatnya Susu Ibu yang kita sih tahu punya susu. Memang biasa orang makan susu formula. Ini semacam dua hal susu ibu tu bagi bagus. Banyak kebaikan. Yalah kan. Ai gisi nak takin? Mai balik tu nak apa nama mesan ke book bay. Ai, harus cepatnya. Boleh jual lah ya. Matakin. Selamat sejahtera para penonton. Saya Dr. Nitya Kamala ingin memberi ceramah berkenaan penyusuan ibu dalam norma baru sekarang. Saya bertugas di Hospital Miri dan saya banyak melihat pasien yang memerlukan bantuan dalam penyusuan badan, dan pada norma baru kita sekarang, kita banyak soalan dan pertanyaan yang tidak terjawab atau belum mempunyai maklumat yang cukup berkenaan penyusuan badan. Okey, so mungkin kita mula dulu dengan sedikit introduction berkenaan susu ibu. So susu ibu adalah susu yang gold standard untuk penyusuan bayi untuk berkurun-kurun lamanya. Okey, so kenapa susu ibu tu penting? Sebab susu ini ialah custom made untuk anak kita. Okey, so bergantung kepada macam mana tahap kematangan anak kita, susu itu akan dihasilkan custom made untuk anak kita. Kalau anak pramatang, bahan yang terbentuk dalam susu tu lain sedikit. Juga terwujud faktor-faktor perlindungan sistem keimunan semula jadi dalam susu ibu tu sendiri yang tidak wujud dalam mana-mana susu lain. Faktor tumbesaran juga penting dalam susu badan dan dikandungi dalam dos yang memang cukup untuk bayi tersebut. Dan ini membantu untuk perkembangan usus dan sistem organ dalaman baby dan juga untuk memulihkan cirit-birit. Enzim dalam susu ibu juga tidak terkandung dalam mana-mana susu lain. Dan dia juga mempunyai asid lemak essential fatty acids yang banyak membantu untuk perkembangan otak bayi anda. Apa lagi kelebihan yang ada dalam susu ibu yang tiada dalam susu lain? Hanya susu ibu sahaja yang boleh membantu mengeratkan hubungan ibu dengan anak, dan proses penyusuan itu sendiri amat menenangkan untuk bayi. Kita akan perasan yang kalau anak menangis, ibu yang menyusu tu mendukung anak tu sendiri pun sudah boleh menenangkan anak itu. Ibu akan mengambil peranan yang sangat penting dalam penjagaan bayi bila mereka menyusu baby itu, dan ini mengekalkan ikatan antara bayi dan keluarga. Apalagi ia cukup murah dan cukup mudah, juga bersih dan semula jadi yang kita amat inginkan sekarang. Kalau pada ketika biasa, persediaan susu ibu sebenarnya bermula sejak kandungan lagi. Dan ini bukan lagi peranan yang hanya eksklusif untuk ibu sahaja sebenarnya. Seperti yang saya tunjukkan ni, ayah juga memainkan peranan yang sangat penting pada masa sekarang untuk menggalakkan susu ibu. Kelas antenatal banyak diadakan di kebanyakan hospital, dan ini akan memberikan satu persediaan minda kita sendiri untuk pemikiran yang positif supaya penyusuan ibu akan berjaya nanti. Okey, so macam mana kita hendak melahirkan satu bayi itu? So kelahiran perlu dijalankan dalam keadaan yang selamat. So kelahiran yang selamat di hospital untuk kedua-dua bayi dan ibu. Dan pilihlah hospital yang ada Baby Friendly Hospital Initiative, BFHI, seperti Hospital Miri. Selepas kelahiran, so
Skin to skin. Mungkin tuan-puan pernah dengar perkataan ini, skin to skin contact. So ini bermaksud permulaan susu ibu, permulaan penyusuan secepat yang mungkin selepas anak lahir. Selepas anak lahir, anak akan diberi kepada ibu, diletakkan di bahagian dada supaya anak belajar untuk mengenali bau ibu dan kulit ibu. Selepas itu, ibu pula yang belajar tentang tanda-tanda yang anak akan buat untuk menunjukkan anak itu mahu menyusu. Ini dipanggil feeding cues. Juga kita akan tengok cara-cara pelekapan dengan betul, attachment dan latching yang betul untuk menjayakan penyusuan badan. Dan rooming in together with the baby. Duduk bersama sebilik dengan bersama baby supaya kita akan mengenal bila-bila baby itu mahu minum susu. Ini semua sangat penting untuk menjayakan susu badan. Okey, topik kita bukan itu sahaja hari ini. Itu ialah apa yang kita advocate sebelum inilah. Itu dulu. Kalau sekarang, bolehkah kita masih amalkan amalan yang sama? Yang perbezaan sekarang ialah situasi COVID-19 kita. Situasi COVID-19 sudah ada sejak hujung tahun lalu sebenarnya. Okey, so virus ini, yang kita tahu mengenai virus ini, dia sangat-sangat berjangkit dan dia amat berbahaya. Transmisi virus ini melalui droplet. Maksudnya, bila-bila kita ada satu jarak yang dekat dengan seseorang dan kita ada droplet daripada bila kita bertutur dan bila kita bersin atau bila kita batuk, semua itu bila kena dengan orang lain, dia boleh mengakibatkan transmisi virus tersebut. Jadi kita sendiri sudah menjalankan banyak penyesuaian kehidupan harian kita untuk norma baru. Transmisi virus ini, adakah dia dikeluarkan dalam susu badan? Daripada semua kajian yang dijalankan setakat ni, tidak dapat apa-apa maklumat ataupun apa-apa evidence yang virus ini boleh turun ke dalam susu badan. Dan tidak ada penemuan mana-mana bayi yang pernah dijangkiti oleh susu badan. Manfaat susu ibu tu jauh lebih penting dibandingkan dengan risiko transmisi virus coronavirus COVID-19 ini. So, macam mana penyesuaian dalam penyusuan kita? Okey, jadi yang kita perlu sesuaikan ialah minda, diri, persekitaran dan masyarakat juga perlu banyak membantu untuk menggalakkan dan menjayakan susu ibu. So, matlamat kita ialah meneruskan penyusuan tetapi dengan cara yang selamat untuk bayi dan ibu. Saya kategorikan perbezaannya sebagai minda, diri sendiri, persekitaran dan masyarakat. Bagaimana preparation minda kita tu sendiri? So, mula-mula kita perlu ada maklumat yang cukup. Macam mana virus ini boleh menjangkiti orang? Macam mana kita nak motivasikan diri kita untuk mengekalkan penyusuan? Macam mana kita nak mewujudkan pandangan yang positif? Dan kita perlu banyak inisiatif untuk melaksanakan cabaran ini. Kita ambil kejayaan menyusukan baby itu sebagai satu cabaran dan macam mana kita nak buat. Dan yang paling penting, informasi yang kita dapatkan tu perlu daripada agensi yang betul. Dalam situasi sekarang, kita banyak menerima berita dari social media. Ada setengah yang betul, ada setengah yang tidak betul. Kalau berkenaan dengan medical, kita memang perlu ikut website yang betul. Dan kalau di berkenaan susu ibu, boleh ikut website dari WHO ataupun CDC. Okey, dan paling penting, minda kita patut tidak takut untuk meneruskan penyusuan susu ibu. Okey, so diri kita sendiri yang penting, janganlah ibu menyusu pergi ke tempat yang sesak, bersembang-sembang, ya. Dan kita perlu sentiasa mematuhi penjarakan sosial supaya diri sendiri tidak terjangkit. Okey, dan ini boleh mengelakkan transmisi virus. Kita kena reduce kita punya self exposure dan mengekalkan tahap kebersihan yang bersih dalam ibu itu sendiri. Okey, macam mana kita nak buat? Cara kita membawa diri, kita hanya pergi ke tempat yang penting, menjalankan penjarakan sosial, mematuhi yang itu dan memakai pelitup muka yang betul.
Banyak pelitup muka kita tengok, tetapi bukan semua jenis yang betul. Pilih sesuatu yang disarankan oleh CDC dan WHO dan sentiasa tukar. Bila kita perlu tukar, bila nampak pelitup muka tu sudah basah, memang perlu ditukar. Dan jangan sentuh dekat bahagian depan pelitup muka itu. Ya, itu semua adalah risiko untuk membawa jangkitan kepada baby. Bila kita menyusu badan, pakai pelitup muka itu, dan sebelum menyusu badan, sebelum prepare apa-apa berkenaan dengan susu badan, kita cuci tangan bersih-bersih, lepas tu baru kita buat. Terutamanya ibu-ibu yang bekerja yang perlu memerah susu. Dan setiap kali kita keluar mana-mana pergi shopping yang memang kita terpaksa juga buat, walaupun kita perlu mengurangkan risiko exposure, bila balik tu mandi sebelum kita mendukung anak. Persekitaran baby kena sentiasa bersih dan sentiasa dicuci dengan bahan disinfektan. Okey, dan kita perlu ada sinki dan sabun untuk mencuci apa-apa bahan yang berkaitan dengan penyusuan seperti pam peras susu, botol dan sebagainya. Dan sentiasa adakan hand sanitizer. Okey, cough and sneeze etiquette. Ini mungkin tuan-puan pernah dengar juga. Bila kita ada batuk, kita perlu menutup hidung dengan mulut supaya droplet kita tidak tersebar dengan luas lah. Dan mana-mana tisu yang kita guna, sila buang pada waktu yang itu juga. Alright, so kita perlu banyak, masyarakat juga perlu banyak menggalakkan ibu yang menyusu baby dengan hanya satu perkataan, yes, that is very good, amat memberi semangat kepada ibu-ibu ini yang sebenarnya bukan senang nak menyusu baby pada tahap permulaan, waktu kita mula-mula baru melahirkan anak dan letih. Pada waktu itu untuk menyusu badan tidak senang. Okey, jadi bila kita memberikan kata-kata semangat kepada mereka, itu banyak membantu ibu. Dan cuba tidak membebankan ibu itu, cuba membantu dia dalam kerja rumah atau menjaga anak-anak lain. Benda-benda simple yang boleh ditolong oleh masyarakat dan ahli keluarga perlu dibuat. Okey, so berkenaan dengan norma baru sekarang, bolehkah virus COVID-19 menjangkiti bayi melalui susu ibu? Daripada apa yang kita baru saja saya bentangkan tadi, kita bagi ceramah tadi, jadi nampak macam tak ada apa-apa virus yang boleh menjangkiti baby melalui susu badan. Okey, virus itu hanya boleh transmit daripada ibu ke anak sekiranya tidak mematuhi pemakaian pelitup muka. Okey, so bagaimana mengamalkan penjarakan sosial sambil nak menyusu? Menyusu tu direct macam ni. Macam mana saya nak berjarak dengan baby? Walaupun kita tidak dapat mengamalkan penjarakan sosial 1 meter waktu nak menyusu badan, tetapi memakai pelitup muka tu sendiri sudah kurangkan risiko transmisi terhadap bayi, dan jika ibu mengamalkan penjarakan sosial dengan orang lain, itu mengurangkan risiko exposure kepada dirinya sendiri. Okey, so ada setengah ibu akan tanya, kalau macam tu baik saya bagi susu perahan sahaja. Sebenarnya itu adalah pilihan ibu sendiri. Walaupun susu perahan tu masih memberi zat yang sama, memberi enzim yang sama, dia punya sistem keimunan tu semua sama seperti susu yang diberi direct kepada babynya menyusu daripada ibu, tetapi faktor-faktor lain seperti faktor menenangkan bayi, keeratan ibu dengan anak, yang itu tidak dapat diberi kalau kita hanya beri susu perahan. Jadi mungkin yang ini adalah option yang bagus untuk ibu-ibu yang bekerja nanti, tetapi akhirnya tidak ada perbezaan antara pilihan ini kalau kita ambil consideration untuk faktor COVID-19 ini sahajalah. Ini adalah pilihan tersendiri sahaja, bergantung kepada kesesuaian setiap ibu. Okey, so kalau ibunya positif COVID-19 ataupun positif kontak dengan seseorang yang ada COVID-19, so bolehkah saya mendukung atau menyusu anak saya? Mungkin ada yang bertanya soalan seperti inilah. Jadi seperti yang kita cakap sebelum ini, memang bila kita mendukung menyusu anak, risiko transmisi itu ada, tetapi kita kurangkan dengan memakai pelitup muka dan amalkan kebersihan yang betul. Jadi jawapan untuk soalan ni masih boleh.
Okey, so adakah apa-apa situasi khas lain? Kalau bukan hanya situasi COVID-19 ini, apa-apa situasi khas lain yang mungkin ibu bapa terfikir, situasi ini bolehkah saya menyusu atau tidak boleh? Bolehkah semua bayi menyusu ibu sebenarnya? Ataupun ada setengah akan cakap, anak saya kembar, bolehkah menyusu badan? Ada yang pramatang pula. Ada yang cakap anak jaundice tak mau menyusu badan. Jadi saya bukan hanya nak clear doubts tentang COVID-19, saya juga mahu bercakap tentang masalah-masalah lain yang boleh dihadapi oleh ibu yang menyusu badan. Okey, kalau ada lebih daripada satu anak, sentiasa fikir yang paling penting adalah mindset kita, minda kita. Kita kena ada semangat yang kita mahu menyusu baby itu. Dan sebenarnya badan kita akan menghasilkan susu yang perlu untuk dua baby kalau keperluan itu ada. So, kalau ada keperluan, penghasilan tu akan ikut keperluan dan penggunaan, dan dia akan translate balik kepada keperluan baby itu. Okey? Dan masa sokongan keluarga dan staf perubatan, masyarakat semua sangat penting untuk menjayakan susu badan. Kita juga tidak boleh hanya menjaga baby, tidak menjaga diri sendiri. Jadi untuk menjaga anak-anak lain, membantu kerja rumah. Jadi ini maksud saya yang bila-bila kita ada ibu yang menyusu, masyarakat dan semua orang di sekeliling perlu membantu dia. Okey? So untuk menjaga anak lain atau membuat kerja rumah, patut orang lain boleh membantu ibu itu untuk kurangkan bebanannya. Dan menyusu secara berbaring boleh mengurangkan penggunaan tenaga. Kita perlu menjaga pemakanan, memastikan makanan cukup dan berkhasiat. Dan kalau ada dua baby, setiap baby itu memang ada personality sendiri, kita perlu meluangkan masa untuk setiap baby. Kalau dua baby, memang ada banyak position yang kita boleh ikut untuk menyusu badan. Kalau baby pramatang, apa beza dia? Yang bezanya ialah kadang-kadang bila anak belum stabil lagi untuk minum susu direct dengan ibu, mungkin doktor akan sarankan untuk susu perahan. Susu perahan tu ialah salah satu benda yang mungkin ibu bapa rasa kecil, tetapi sebenarnya yang itu sangat penting untuk anak membesar, dan susu yang paling utama untuk baby yang kecil. Mungkin selepas anaknya menyusu dengan cukup, doktor mungkin akan tambahkan kalori menggunakan human milk fortifier. Tetapi yang paling penting bahan asas tu adalah express breast milk tu sangat penting. Bila anak sudah cukup stabil dan penyusuan boleh bersambung seperti cara biasa dengan anak yang cukup bulan. Okey, kalau kita menyusu baby yang pramatang, inilah setengah benda, setengah faktor yang penting untuk menunjukkan kebaikan menyusu baby yang pramatang. Okey, jaundice pula kita sering tengok anak yang pramatang, tak matang, cukup matang, semua-semua pun ada juga yang ada jaundice. So kenapa ada jaundice? Sebenarnya benda tu boleh hampir normal dalam lebih kurang 10% baby yang baru lahir. So dia lebih ketara dalam minggu yang pertama, dia dalam hike up the hill minggu yang pertama, selepas tu dia akan turun sendiri. Okey, kebanyakan susu jaundice boleh dikurangkan dengan penyusuan ibu yang bagus, dan susu itu sendiri boleh memberikan cukup zat air dalam badan yang boleh mengurangkan jaundice dengan sendirinya. Jadi langkah untuk mencegah jaundice tu menyusu dengan awal, menyusu dengan kerap, dan jangan dengar cakap orang untuk menggunakan air untuk kurangkan panas badan, benda-benda macam itu. Susu kambing, semua ini sebenarnya tidak disarankan. Susu ibu yang paling bagus untuk baby yang jaundice. Okey, so macam mana kita nak mengekalkan penyusuan itu? Okey, so mengelakkan penggunaan apa-apa makanan tambahan untuk baby selain susu badan sahaja untuk eksklusif breastfeeding untuk 6 bulan pertama. Jadi menyusu dengan kerap dan menyusu pada waktu malam akan membantu mengeluarkan hormon yang penting untuk meneruskan penyusuan badan. Dan perlu memerah susu untuk baby yang tidak dapat hisap direct daripada ibu. Susu boleh diperah, dan kadang-kadang untuk menambahkan susu badan, pemerahan susu tu boleh membantu.
Jadi saya ingin beritahu take home message saya, dalam norma baru kita, perbezaannya adalah kita perlu melakukan penjarakan sosial, mematuhi penjarakan sosial untuk mengurangkan risiko terhadap ibu dan anak. Tetapi ibu dan anak itu sendiri boleh meneruskan penyusuan badan seperti biasa, tiada risiko transmisi virus melalui susu badan, dan ibu hanya perlu mengambil langkah berjaga-jaga dengan menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan cara yang disarankan dengan the 6 safety steps to wash your hand, dan juga memakai pelitup muka. Selain daripada tu, continue breastfeeding and enjoy motherhood. Okey, pengecualian susu ibu sangat-sangat jarang untuk penyakit yang sangat jarang dijumpai dan only dengan nasihat pakar pediatrik sahaja selepas didiagnosis. Selain daripada tu, semua baby berhak mendapat titisan emas susu ibu itu dan baby pun suka breastfeeding. Okey, ini adalah tema World Breastfeeding Week kita setiap bulan Ogos pada setiap tahun. So tahun ini kita punya tema ialah For a Healthier Planet. Sure enough, masalah COVID-19 ialah masalah yang global. So for a healthier planet, we should breastfeed and give the best nutrition untuk anak kita. Sekian, terima kasih.